Aduh, tugas-tugas rutin. Tak apalah. Tak apalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Buat dah ketupat kan ni? 2 kilo. Oh, buat juga ketupat. Taklah Kak buat juga, tak pernah beli. Oh. Buat jagung dengan kosong. Anak-anak suka jagung dengan kosong. Oh. Frozen lah, frozen. Senang. Tak kena kalut-kalut sangat. Saya nak kena beratuk. Beratuk santan punya lah. Jauh beratuk. Itu buat siap-siap. Cikgu udah senyum. Tengah duk sembang. Hari ni terlebih dos untuk sembang makan. Dia bukan boleh jumpa awal. Bila jumpa awal sembang. Itulah. Aduh, hai, tak tahu dah. Banyak cikgu korban kat Jawijaya. Cikgu tak buka ke? Tak buka speaker. Lembu ada 12 ekor, kami ada 3 ekor. Oh. Kat sini sebelah aja tu pun mereka tak larat lah. Korban yang 12 tu 11 ekor korban. Sekor orang buat kenduri untuk masak betul. Dia kira sekali lalu lah, sekali satu hari tu. Satu hari. Tapi apa sembilan dekat apa dekat surau 3 ekor saja. Yang lain buat dekat tempat apa veterina. Tempat veterina. Dekat mana? Kat Petronas tu ke? Yang dekat ni Bukit Minyak lah, Bukit Tengah, Bukit Minyak kat situ. Tak, dekat rasanya dekat Hitam ni. Perkhidmatan lembu tempat tu. Hari tu macam IPD dulu duk buat dekat tu, dekat Petronas tu. Belakang tu. Itulah yang kat situ lah yang dekat. Yang dekat sekali. Dia lalu kat bawah tu kan. Veterina tu. Tempat sembelih kan kat situ. Saya biasa masuk. Hak ni personal ada, hak ni kok hak ni yang ni punya bukan untuk yang veterina ni. Hak ni orang perseorangan dia lah. Dia memang buat di tu. Kita pergi situ je lah. Berapa ratus cikgu? 650 kalau apa lembu 650. Oi, murah pula no. Allah kami surau kami dapat macam tu. Kalau satu bahagian ke ni? Ya, satu bahagian. Satu bahagian 50. Di sini 8. Ini 800 rasanya. Ni 8 juga, sini 8. Tengah tempat 7.5 pun ada. Ya. Tengok depa dapat lembu tu lah kan. Dah mula Cikgu Rahim. 9.42 dah. Ya, boleh. Tunggu kita berhenti tak berhenti juga lagi. Apa dia cikgu tu apa? Kat masjid ada ni ke? 750 kat masjid. Masjid daerah. 29.42 lah. Okey. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya juga kita semua masih diberikan kekuatan, kesihatan yang baik sehingga mampu lagi untuk kita terus bersama-sama mengikuti program Generasi Al-Quran di mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke 280. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita mulakan program kita malam ni dengan kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang telah saya maklumkan war-warkan semalam, tetamu kita pada malam ni tidak bukan adalah Al-Fadil
Tuan Haji Musa, Ustaz Haji Musa bin Muhammad yang merupakan bekas pegawai TPPD Utara, Pegawai Pendidikan Islam TPPD Utara, Jabatan Pendidikan di Pulau Pinang. Alhamdulillah ada bersama-sama kita pada malam ni, sudah pun nak join bersama-sama kita pada malam ni. Dan Ustaz rasanya pun penampilan kali ketiga dah bersama-sama kita pada malam ni, insyaAllah. Jadi kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz Musa dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana terus mengikuti program kita sehinggalah ke hari ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ni kita akan terus lagi seperti mana biasa. Oleh kerana Ustaz pun dah biasa dengan program ni, jadi itu kita akan baca lagi Al-Quran. Cuma kita mulai bulan 5 yang lepas, kita mulai bulan 6 yang lepas, kita mula baca 3 muka surat setiap hari. Jadi malam ni kita akan sambung lagi baca 3 muka surat, di mana kita akan baca daripada muka surat 594 sampai 596 malam ni. Kita akan baca 5 surah malam ni. 5 surah daripada muka surat 594 sampai 596, iaitu surah Al-Balad yang pertama. Yang kedua surah Asy-Syam. Surah yang seterusnya surah Al-Lail. Surah yang keempat adalah surah Ad-Duha. Dan yang kelima adalah surah Asy-Syab. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dah bersedia, tuan-tuan bolehlah buka muka surat 594 ataupun tuan-tuan boleh melihat pada skrin. InsyaAllah saya dah tayangkan ayat-ayat berkenaan untuk kita baca. Jadi kalau tuan-tuan bersedia, saya nak serahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Musa bin Muhammad untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran secara tertib untuk kita ikut bersama-sama baca di rumah masing-masing. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Haji Musa bin Muhammad untuk memimpin kita membaca ayat-ayat daripada surah di muka surat 594 sampai 596. Dengan segala hormatnya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita baca kita doa untuk bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fshah alaina hikmatika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله
إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pada malam ni, tuan-tuan, kita bertuah anda dapat sama-sama mendengar bacaan yang diperdengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Musa bin Muhammad. Sebentar tadi kita baca 5 surah daripada Al-Quran dalam juzuk yang ke-30. Kita dah dapat bacanya secara takdir. Alhamdulillah, bacaan yang lancar dan mudah untuk kita ikuti bersama. Jadi seterusnya insya-Allah saya akan pula baca terjemahan pada ayat yang telah kita baca sebentar tadi, iaitu di muka surat 594 surah yang ke-90, iaitu surah Al-Balad. Al-Balad bermaksud negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon dengan Allah dari syaitan yang derajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Aku bersumpah demi negeri ini Mekah. Dan engkau Muhammad tinggal di negeri Mekah ini. Dan kami
Dan demi pertalian bapa dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah. Apakah dia manusia itu menyangka bahawa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa ke atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahawa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, iaitu kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Iaitu melepaskan perhambaan hamba abdi. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim daripada kaum kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Seterusnya surah yang ke-91, surah Asy-Syams yang bermaksud matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Demi bulan apabila ia mengiringi. Demi siang apabila menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi serta seluruh hamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya kerana mereka melampaui batas zalim. Ketika bangun orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Nabi SAW berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina daripada Allah itu dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Kerana itu Tuhan membinasakan mereka kerana dosa mereka. Lalu diratakannya dengan tanah dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Seterusnya surah yang ke-92, surah Al-Lail yang bermaksud malam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Demi siang apabila terang benderang. Demi penciptaan lelaki dan perempuan. Sesungguhnya amal usahamu adalah bermacam-macam. Maka barang siapa memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan mengakui adanya pahala yang terbaik iaitu syurga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesenangan, kebahagiaan. Dan berkenaan orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, tidak perlukan pertolongan Allah, serta dia mendustakan perkara yang baik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Dan hartanya tidak memberi manfaat kepadanya ketika dia sudah binasa. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia ini. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling daripada iman, dan akan dijauhkan darinya neraka bagi orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan diri, sedangkan dia tidak terhutang budi dengan sesiapa pun yang patut dibalasnya.
tetapi hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kerana itu dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Seterusnya surah yang ke-93, surah Ad-Duha yang bermaksud waktu duha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha ketika matahari naik setinggi kala. Dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Sesungguhnya kesudahan itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti memberikan kurniaannya kepadamu sehingga engkau reda berpuas hati. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kebingungan lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenangnya, dan terhadap orang-orang yang meminta janganlah engkau mengherdiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Akhirnya surah yang ke-94 iaitu surah Al-Syad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bukankah telah kami melapangkan dadamu Muhammad, dan kami juga telah menurunkan bebanmu daripadamu yang memberatkan belakangmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sekali lagi ditegaskan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Sadaqallahul azim. Benar firman Allah yang maha agung. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita juga telah dapat mendengar terjemahan dalam bahasa Melayu 5 surah yang kita baca dan yang didengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Musa Muhammad sebentar tadi, yang dapat kita baca bersama, dan kita dapat mendengar pula terjemahan kepada ayat-ayat yang kita baca dalam bahasa Melayu. Semoga kita akan selalu merujuk Al-Quran dengan membacanya dan juga membaca terjemahan, dan kalau berpeluang untuk mengikuti kelas-kelas tafsiran Al-Quran, kerana kita memang perlukan kepada penafsiran supaya kita dapat maklumat yang tepat mengenai ayat-ayat yang berkenaan diturunkan, sebab nuzul dan sebagainya, yang akan kita ketahui melalui kelas-kelas tafsir yang kita ikuti bersama-sama dengan guru-guru yang mahir tafsiran Al-Quran, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya saya nak serahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Musa untuk slot kita yang seterusnya, itu Kulten kuliah jam 10 kita. Sebelum tu Ustaz punya video dia tak nampak gambar Ustaz lah kabur. Siapa Ustaz? Ha? Tak nampak gambar Ustaz kabur. Tak nampak? Nampak? Tak tahu, nampak kabur. Kabur ya. Nampak bayang-bayang macam tu ya. Nampak bayang. Siapa? Daripada tadi, daripada baca Quran tadi memang nampak bayang ah. Tak nampak video Ustaz. Tu nampak juga saya tanya ni lah. Tidak dah tanya. Ya. Ya. Sekretari. Biasalah geng-geng kita ni memang tak berhenti bab-bab ni. Dah. Gambar ayah tak keluar siapa? Ni tu ni. Nak pergi keluar macam mana? Mana? Ni ha? Ha? Lepas tu? Ada apa?
tak tahu lah. Ni. Ada gambar. Masih nampak bayang Ustaz. Nampak bayang ni. Saya ni dia lubang kamera ni terkambui. Mungkin ke ada Dia tengok gambar aku, dia cakap aku no. Kalau dah tak dapat Ada pun habis kambui macam mana tak ni. InsyaAllah. Teruskan dengan dia Ustaz. Ya. Tutup kamera tu. Saya buka dah. Ya. Macam Saya ada buka dah tapi dia tak mau. Dia duk jadi macam mana tau. tak apa, teruskan beliau Ustaz. Ha? Kita teruskan beliau. Okey terus ya no. Okey. Tak apa saya tengok gambar dah. Itu saya duduk tengok dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Raif dan ahli semua yang hadir pada malam ni yang secara maya dalam program Al-Quran ni. Jadi kita giliran saya yang ke berapa ni, yang ketiga kali ya no. Jadi kita nak habis dah ni. Makna dia sampai surah Al-Balad dah ni. Ayat yang apa orang kata surah yang ke-90. Jadi Dia merah. Nampak dah Ustaz, nampak dah. Nampak. Nampak pala sikit lah. Tu baru clear. Okey. Alhamdulillah. Ya, beliau. Cantik. Okey ya. Dalam surah Al-Balad ni, makna dia balad tu makna negeri ya. Maknanya negeri ni maksud dia ialah negeri Mekah. Maksud dia negeri Mekah. Surah yang ke-90 dia ada 20 ayat. Dia diturun ni, surah ni di Makkiyah, iaitu Makkiyah ni di Mekah lah. Allah bersumpah pada negeri ini iaitu la uqsimu bihadzal balad ni, maksud dia Mekah tu adalah negeri yang mulia. Allah beri seorang rasul yang terakhir dan merupakan tempat yang suci. Dia nak cerita lagi kata tempat suci, tempat haram bagi orang yang melakukan kejahatan. Kalau buat baik, dia berlipat ganda selama ini. Jadi yang dimaksudkan kau menjadi halal di negeri ini ialah Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad menghapuskan perkara-perkara yang batil, iaitu yang jahat-jahat. Itu maksud dia tu dalam dia menghalalkan. Daripada dulu cerita ada Al-Balad ni ialah merupakan satu cerita Allah nak memberitahu kepada kita bahawa Nabi Muhammad diutuskan, dilahirkan di Mekah, yang mana Mekah merupakan negara yang aman. Yang aman sehinggalah ke hari akhirat. Jadi Allah beri jaminan. Di sini Allah mengatakan wawalidi wa ma walad ni, demi
yang beranak demi yang diperanakkan. Ni dia ada dua pendapat. Sama ada dua pendapat Nabi Adam dan anak-anaknya. Dan satu pendapat mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam kitab, dalam tafsiran. Kemudian Allah katakan kepada memberitahu kepada kita laqad khalaqnal insana fi kabad. Maksudnya sungguhnya Allah mencipta manusia tu berada dalam susah payah. Susah payah ni dimasukkan di sini ialah riwayat kejadian. Allah dia tak ada susah. Yang kita tu Allah jadikan kita susah nak hidup daripada alam rahim hinggalah alam nyata. Kemudian kita diutuskan Nabi Muhammad. Kemudian kita kena beramal dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul. Iaitu Nabi Muhammad akhir zaman. Apa yang dikatakan susah ni ialah memang kita daripada kecil-kecil lagi. Kita dilahirkan. Lahirkan. Susahnya ialah nak menjaga anak-anak kecil. Allah nak bagi tahu tu, nak terangkan kepada kita bahawasanya hampa hidup ni akan susah ni. Nak mengalami peraturan Islam. Seperti mana Nabi Muhammad SAW turunkan pengajaran, turunkan syariat Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Dia menunjukkan bahawa kita ni dari peringkat kecil hinggalah susah ni sampai hingga kita mati. Contoh dia, kita mula-mula di sini tafsir daripada Rahman tafsir ni. Dia mengatakan daripada kita kahwin, setelah kahwin kita dapat anak tu kita besarkan. Susah kita nak membesarkan. Kemudian apabila dapat anak, kita bagi sekolah dan sebagainya. Kemudian apabila anak kita besar, kemudian kita akan beri kahwin dan sebagainya, ada pasangan. Kita akhirnya kita tinggal 2 orang saja. Untuk soalan besar. Kita kemahuan kita tak akan dapat 100% sebab apabila anak-anak kita dah orang kata besar, mereka mengikut haluan mereka masing-masing. Jadi dari sinilah dia kata ada susah. Maksud dia manusia berada dalam susah payah sehinggalah dia akan dimatikan. Itu di dunia. Di akhirat pula akan susah lagi apabila kita tidak mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini dia punya ni lah. Ni baru ni kalau ikut-ikut nak tafsir ni punya sebulan takbir. Itu kena, tapi kita ambil rengkek-rengkek yang mana yang ni lah. Dia kata Mekah tu menunjukkan Allah nak bagi tahu kepada kita, bagi tahu kepada umat manusia bahawa ini adalah Al-Quran ni daripada Allah. Bukan daripada manusia yang mencipta. Dia cerita satu persatu. Mekah ni ialah wahadal baladil amin. Maksud dia Hindu, maksud dia demi negeri yang aman. Negeri aman, amin tu. Jadi Allah amankan di Mekah. Kita di Mekah. Kalau saya nak dia satu persatu lambat lah. Kami yang mana yang orang kata rengkek-rengkek. Kemudian apakah dia menyangka bahawa tidak seorang pun yang berkuasa ayat sebuah lain yang qadiru alai ahad? Adakah orang kafir Quraisy ini menyangka tak ada orang yang berkuasa? Yang berkuasa atas dirinya. Dia ingat ni manusia ni jadi dengan sendirinya, tidak ada dia punya peraturan. Sedangkan Allah dah beri peraturan way of life iaitu Islam kepada mereka dengan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi mereka ingkar. Kemudian dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang bertumpuk. Yaqulu ahlakuma lalubala. Allah beri harta rezeki kepada kita.
pada orang kafir Quraisy, pada orang semualah. Harta tu akan ni bukan kekal. Harta boleh kekal. Macam mana harta boleh kekal? Harta boleh kekal apabila kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak himpun, kita kata masa depan kita dengan harta kita, dengan ilmu kita belajar, kita sampaikan kepada itu, dia kata masa depan. Karena kita infakkan harta-harta kita yang kita dapat di dunia ni, gaji ke apalah, kita infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan harta yang akan bawa di akhirat tu, harta yang kita infak, yang kita sedekah, yang kita bagi zakat dan sebagainya, hak itulah masa depan kita di akhirat. Itu masa depan. Masa di dunia ni, masa depan dia berapa tahun saja? 65 tahun. Saya 65 dah. Tak berapa lama dah. Rata manusia hidup di muka bumi ni, Nabi kata 60 hingga 70. Dalam warning lah ni kita. Kita ni dalam keadaan yang tiap-tiap rakan-rakan kita kadang-kadang dengar dah tiada dah. Jadi ini adalah bersangkut paut dengan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kita bukan nak hidup di dunia semata-mata. Kemudian Allah kata menyangka bahawa tiada seorang yang melihatnya. Adakah kita buat jahat ke apakah? Tak ada orang lihat. Sedangkan Allah Maha melihat, yang memasangkan para malaikat sebagai kerja, ambil amalan. Sebab tu lah dikatakan kita ada orang kanan, orang kiri, yang dikatakan orang Shimal, orang kanan, Yamin, kiri. Dimasukkan di situ ialah orang kanan ialah orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada dulu sampai hari ni lah, orang beriman. Beriman ni dia percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beriman dengan rukun imannya. 6 rukun iman tu kita kena beriman. Jadi orang ni dia beramal. Kalau iman, kalau tak beramal tak jadi ke benda lah. Percaya tapi tak beramal, tak guna. Jadi orang ni akan dimasukkan dalam syurga, orang yang beriman. Allah kata, walaupun dia ada sedikit biji zarah iman semasa dia nak mati, dia tetap akan masuk syurga juga. Dia melalui proses pertimbangan, proses kita ni terutama sekali apabila di padang mahsyar, kita akan dihisap. Apa yang pertama sekali dia akan tanya umur kita. Apa buat apa duduk dalam dunia? Harta anda banyak mana dan sebagainya, buat infak tahu tak mana, bagi kat siapa dan sebagainya. Kemudian dia tanya lagi, ilmu adakah kamu sampaikan kepada orang-orang ataupun baligh walau sampaikan kepada rakan-rakan, kepada muslimin muslimat semua. Ini adalah lagi banyak kaya, lagi banyak soal. Mana dia akan, dia antara satu sama lain manusia ni di dunia ni, dia ambil kira. Terutama kali kita ni bapa. Bapa, mak ni, kita ni dipertanggungjawabkan sama sekali. Bagi amanah Al-Khalifah yang muka bumi ni, jaga anak macam mana dan sebagainya. Didik macam mana, adakah mereka ni semayang, adakah mereka ni keluar zakat, adakah, semua ditanggungkan. Kalau tambah-tambah lagi kita mendidik anak tak pergi baca Quran dan sebagainya, anak tu akan dakwa kita. Ya, kerana yang kata, ni kita nak jadikan orang yang manakala orang kiri ni, mereka tu akan diterima apa mati amalan dia lah kiri. Maksud dia sama ada orang kafir ataupun orang murtad dan sebagainya. Ini ada orang-orang yang durhaka kepada Allah Taala itu, atau orang yang dinamakan golongan kiri. Mudah-mudahan kita semua ni boleh dapat orang kata amalan daripada tangan kanan apabila kita nak mati nanti. Jadi
Banyak je nak cerita di sini ni. Kemudian kita ambil surah ni pula. Kita ambil sudahlah. Selepas surah ni kita ambil surah Asyam. Asyam ni ayat dia 15 saja, iaitu diturunkan di Mekah juga. Al-Quran ni diturun dia berperingkat-peringkat, ada di Mekah, ada di Madinah. Ini kira di Asyam ni. Asyamsun maksud dia ialah matahari. Kenapa Allah SWT sumpah demi matahari dan cahaya siangnya. Kemudian bulan apabila dia akan berputar-putar. Allah nak menunjukkan bahawasanya bulan, matahari, semua itu adalah kuasa aku yang akan mengatur perjalanan. Bukan saja, bukan kita kata sains. Kita dulu mengaji sains mengatakan bulan dan sebagainya, gunung, ganang. Nature. Maksud dia, ada semula jadi. Mana ada satu perkara yang boleh ada semula jadi. Mesti ada orang yang mentadbirnya, orang yang menjaga, yang macam kita pakai baju lah kan. Baju kita ni ada kedai semula jadi. Mesti ada tukang jahit dia. Begitu juga dengan dunia ni. Dengan matahari, kita tengok matahari dia, peraturan. Lepas matahari jatuh, naik bulan. Kemudian demi siang merupakan masa untuk kita bekerja. Malam masa untuk apa? Kita rehat. Rehat pun ada limitednya. Jangan rehat sampai 8, 10, 12 jam kita tidur saja. Tak bangkit. Dia ada malam tu, dia suruh sekurang-kurangnya semayanglah malam. Kurang-kurangnya tak mau banyak pun 2 rakaat sudahlah buat solat tahajud. Buat tahajud 2 rakaat. Witir buat 1 rakaat kalau kita malas. Pertama, ni tambah lagi kita sekarang berada dalam apa tuan-tuan? Kita berada dalam Zulhijjah. 1 hingga 10 Zulhijjah ni adalah orang kata masa yang sangat-sangat mustajab, sangat-sangat dituntut untuk kita pertama kali memperbanyakkan bacaan Quran, perbanyakkan sedekah, perbanyakkan kita orang kata membantu fakir miskin dan sebagainya ni bulan-bulan ni. Ni 1 sampai 10 ni. Banyak yang kita kena puasa 1 hingga orang kata 1 sampai 9. 1 sampai 7 puasa Zulhijjah. Lepas tu 8, 9 dia itu adalah terbaiklah. Kalau kurang-kurangnya tak mau nak puasa 9 hari ni, puasa 8 dengan 9 sudahlah, ataupun Arafah sajalah. Ini adalah masa yang terbaik bagi kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan kita sedekah, setiap hari sedekah. Kita tengok dalam kata hari ni kita pergi kedai kopi dan sebagainya, tengok orang tua tu nampak terus ni. Kita bayar. Itu cara kita lah, cara orang-orang yang tak ada duit. Jadi tolong jiran kita dalam kata dia perlukan apa pertolongan dan sebagainya. Masa ni lah 10 hari yang terbaik ni kita buat banyakkan amalan kita. Kemudian Allah ceritakan lagi dia kata malam, cara malam, siang, kita siang, langit pula demi langit kita tengok langit apa ni saya saja kan anak bagi langit Allah bagi untuk semua, untuk manusia. Mana apa dia turunkan hujan, menunjukkan kita tengok langit. Pagi atas kita naik ke terbang pun dua langit kita tak tahu. Itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berfikir. Mereka kemudian Allah kata bumi. Mereka pula demi. Sumpah apabila Tuhan sumpah ni, mana ada benda ni penting. Penting. Bumi dia orang kata apa? Menghamparkan. Kita satu hamparan. Ini Al-Quran kata wal ardi wa ma wa'aha, demi bumi dan apa yang menghamparkan. Bumi di sini dia untuk manusia. Untuk manusia hidup di bumi. Untuk beribadat, untuk kerja di bumi ni, untuk cari makan, untuk
cucuk tanam dan sebagainya. Kemudian demi sesuatu diri dan apa yang menyempurnakan. Ini di atas kita naklah menyempurnakan diri kita dengan amalan-amalan, dengan amalan yang soleh. Dimasukkan di sini. Kemudian ayat seterusnya, maka menunjukkan dia kepadanya akan kejahatan dan kebaikannya. Jadi Allah SWT jadikan surga dan neraka adalah untuk manusia-manusia yang engkar pada Allah. Dia akan jadikan kejahatan. Sebab dalam sebagai ujian. Dan buat jahat dan sebagainya itu ujian. Di atas yang penting iman kita. Kalau iman kita kuat, kita tak akan buat jahatnya. Kalau iman kita gagal, kita akan terkandas lah. Ini yang kita takut. Kita naklah selalu kita membaca Al-Quran. Ni Quran ni adalah satu syifa, doa ataupun ubat jiwa kita. Jiwa kita kalau misalnya kata kita kerja banyak dan sebagainya, masalah, problem lah dan sebagainya, satu-satunya. Kalau kita mendampingi Al-Quran, Al-Quran itu syifa bagi jiwa kita, dia akan jadi tenang. Kalau kita duit banyak sekalipun, kalau kita tak baca Quran, dia tak akan tenang. Sebab Quran ni adalah Allah kata kalamullah, iaitu kata-kata aku. Kata-kata aku tu hebat. Dia boleh jadi syifa, dia boleh jadi dapat hidayah dan sebagainya daripada Al-Quran. Kemudian pada aflaman, maka berbahagialah barang siapa yang membersihkan dirinya. Maka celaka barang siapa yang mengotorkannya. Ini maksudnya adalah dia orang kata melakukan kejahatan. Dia melakukan amalan ibadat, dia bersihkan diri. Kalau dia mengotorkan diri dia tu, dia melakukan dosa. Ini yang kita tak mahulah nak. Kemudian kita ada cerita Nabi kaum Samud, ada kesombongan mereka, tiba-tiba sombong dia. Allah bentangkan dalam Quran ni contoh-contoh rasul-rasul dan umat-umat yang terdahulu ni, mereka ni adalah tak mau dengar Al-Quran, tak mau dengar dia punya utusan-utusan Allah. Macam Nabi Nabi Saleh, Nabi Lut dan sebagainya, mereka diutuskan oleh kaum mereka, tapi kaum mereka tu suka kepada jalan belah kiri. Maksudnya jalan yang mereka tak mau percaya dengan rasul-rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Jadi pada zaman dulu, daripada rasul-rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, mereka ni kalau melakukan kejahatan, maksiat, Allah bayar cash. Tengok kita baca sejarah Nabi Lut, Nabi Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua mereka dipala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh, semuanya oleh kerana mereka engkar perintah Allah, maka mereka diazab di dunia lagi. Ini lepas mati. Ada yang macam-macam lah. Dia punya, kita baca sejarah ni cukup banyak lah Nabi-Nabi. Yang Nabi Lut tu kali bumi tu, yang ada penyakit ribut mai dan sebagainya. Macam-macam penyakit Tuhan bagi kepada mereka. Tapi alhamdulillah kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita kalau kita melakukan kejahatan pun tu yang dikatakan sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad. Kita ni syukurlah kerana kita berada dalam lingkungan umat Nabi Muhammad. Walaupun kita kadang-kadang kita melakukan jahat dan sebagainya, kita ada masa untuk kita bertaubat. Ada masa Tuhan bagi kita. Tu lah. Masa zaman Nabi lain, dia tak ada masalah. Kalau engkar dengan otomatik Tuhan palakan mereka.
Jadi mereka mati tanpa bertobat. Kita ni alhamdulillah lah, kita walaupun umur pendek, umur pendek, tapi kita diganjarkan oleh ganjaran-ganjaran yang istimewa. Umat Nabi lain tak ada. Terutama sekali ni kita puasa ni ada setahun, dan sebelum setahun ni kita dihapuskan dosa ni perangan Arafah yang tinggal lah. Ni 9 Zulhijjah ni, tuan-tuan, perempuan, sama-sama lah kita puasa. Ini tu ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada umat Nabi Muhammad. Nabi lain kalau buat satu, bayang satu. Tambah lagi kita ada bulan Ramadan pula. Dalam bulan Ramadan tu ganjaran sampai 700 kali lipat. Kali ganda. Kita walaupun pendek, tapi kalau kita dapat Lailatul Qadar 10 tahun dah berapa ribu dah. Kita berapa amalan kita. Tapi itulah, walaupun kita beramal dengan ayat Quran, dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, walaupun kita tak tengok dia, tapi kita masih, kita patuh. Jadi inilah Allah sayang kepada kita. Sebab itulah ganjaran pada umat Nabi Muhammad ni adalah sangat-sangat istimewa. Kemudian dia ni dalam surah Al-Lail pula, Makiyah juga, ayat 21. Di malam apabila dia kelam, dia cerita ni banyak-banyak kena urai ni, panjang cerita lah. Apapun ini proses kehidupan. Macam Balan tadi nak tahu kata anak yatim dan sebagainya. Nabi Muhammad sendiri merasai dia adalah anak yatim, ada susah dan sebagainya. Dan dia sebab itulah dalam bulan ini terutama kali kita carilah anak-anak yatim, kita usap-usap. Ini cukup baik, bulan 10, bulan terbaik ni. Anak yatim janganlah kita hardik. Anak yatim ni tahu pak mati anak yatim. Kadang-kadang anak menekan kita. Kita dengan kasar. Walaupun pak dia dulu kita tak apa-apa suka, anak dia pun kita marah. Tak boleh. Anak yatim kita kena belai. Kita kena kasih. Kita kena jaga. Sebab Nabi sendiri dia dalam perang. Tengok banyak anak yatim, dia yang belak. Yang dia melihara, dia jaga. Ini cerita dia anak yatim ni. Janganlah sekali kita kasar kepada mereka. Allah larang. Nabi suka kepada anak yatim, pernah tidak kepada anak yatim juga. Jadi kemudian surah Ad-Duha macam itulah, waktu duha. Kita kata waktu duha ni amalan kita salah satu solat sunat duha lah. Ini yang kita kena buat. Solat sunat duha, sembahyang tahajud, witir. Ini dah tinggal. Hal lain tu tak apalah. Ini duha ni untuk orang kata Nabi tak tinggal. Nabi tak tinggal, sembahyang duha 2 rakaat boleh, 4 boleh dan sebagainya lah. Jadi Allah bentang kepada kita ni kan, kita banyak lah. Ini batu Al-Insyirah yang sekali, iaitu Alam Nashrah. Kami lapangkan untuk Nabi Muhammad. Banyak cabaran Nabi Muhammad. Allah memberi keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Ada kesukaran. Kesukaran ni, maka Allah kata apa? Innamal usri yusra. Maka sebenarnya setiap kesulitan ada kemudahan dia. Itulah, jangan takut. Kesulitan tu ada kemudahan. Fa innamal usri yusra. Allah kata dalam muka bumi problem apapun kita boleh selesai. Karena Allah kata ni fa innamal usri yusra. Allah kita pun doa pada Allah. Allahumma yassir wala tu'assir. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah aku punya kerja aku, dalam amalan aku dan sebagainya. Kita kena baca doa tu selalu. Itulah saya ingat. Cukuplah setakat tu. Berapa banyak sangat kita ikut. Saya dah tengok di sini. Saya dah 2 hari 3 hari lah saya dah tengok ni. Banyak dia punya
Kalau nak cerita tak habis ya, sebab apa? Ni macam kalau kenal insan fi ahsani taqwim, Tuhan kata dalam ni, kata sungguhnya telah kami ciptakan manusia itu atas sebaik-baik pencipta. Mana dia yang terbaik sekali ialah dalam semua malaikat kita, manusia lah yang terpaling ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Maksud dia tengok kita ni malaikat dia apa tidak ada darjat statik. Kalau dia duduk setuju, kalau rokok ya. Tapi manusia ni ada yang bawah, ada yang sedang, ada yang tinggi daripada malaikat. Dia sebab apa? Dia ikut amalan mati-mati. Dia yang sebaik-baik. Dia sebab dia ada menerima cabaran. Manusia ada terima cabaran. Dan tengok masa dia nak hidup, dia nak kahwin dia dan sebagainya. Cabaran cukup banyak. Dengan masyarakat dan sebagainya. Mereka tak ada, dia tak ada sekolah, tak ada berkeluarga. Jadi tak ada keluarga ni, tak ada cabaran. Jadi dia ni orang kata dia mereka ni taat kepada perintah dia. Kata hang yang sujud, dia rokok, dia buat kerja, catat dan sebagainya lah. Ingat, Tumaradadna asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan dia kepada serendah-rendah yang rendah. Kadang-kadang manusia ni jatuh lebih buruk daripada binatang. Abad dalam ayat Al-Baqarah juga. Dia sesat. Sebab manusia ada fikiran, tetapi dia buat melakukan jauh lebih daripada binatang. Tengok dia bunuh anak. Bunuh anak kecil. Sadar ni dia buat jahat. Lepas tu anak ni luar nikah dibunuh pula. Itu sejahat-jahat manusia. Itu yang kita tak mahu. Ada Tuhan. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ingat dia Allah tunjuk bagi tahu pada kita. Janganlah buat jahat. Hendaklah kamu orang-orang yang beriman. Beriman, beramal soleh. Untuk mereka adalah ganjaran yang tiada putus. Inilah kita amalan kita. Iaitu yang pertama kita ada beriman, lepas itu beramal soleh. Kita hidup ni beberapa hari lagi kita kena beramal soleh. Beramal soleh ni adalah ciri-ciri orang yang akan dimasukkan dalam surga. Amal soleh ni banyaklah. Jadi maka apakah suatu yang akan mendusta kamu tentang agama? Tuhan itu tanya. Kemudian adakah Allah di asman ini? Bukankah Allah paling adil antara segala yang hukum, mengenai hukum ni. Ni kalau orang baca surah Al-Insyirah tau, dalam mayang kah, di luar kah, dia kata alaisallahu bi ahkamil hakimin. Orang yang dengar jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kena kata tu. Ya, kita kena jawab balik. Itu Allah tanya, adakah aku ni adil? Segala-galanya nak muka hampa ni? Ya, bahkan bala. Bala tu bukan dia. Bala tu ya, mana bahkan. Ya, betul. Benar apa yang Allah kata tu. Aku menyaksikannya. Betul. Itu jawapan ni. Ini adalah soalan Allah. Kita jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Dan saya wa ana ala zalika minasyahidin. Dia menyaksikan apa yang telah dihukum oleh Allah. Jadi dulu kena ni jangan lupa lah bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ni abi alaisallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala zalika minasyahidin. Jawab tahu. Tapi kalau kita baca kita tak jawab. Tidak. Kita baca orang lain yang dengar tu kena jawab. Allah tanya tu. Kita kena jawab. Ya, betul. Kita kena itulah bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ni. Macam tu juga kita dalam surah Al-Fatihah kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum kata amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Itu jangan tinggal. Ini salah satu ciri anak soleh.
Kita berdoa kalau 5 kali waktu kenal doa pada ibu bapa kita. Itu sebagai punca kita akan bahagia hidup dunia dan akhirat. Kita kalau tak doa kat ibu bapa kita ni tak jadi benda. Anak durhaka. Tu sampai kita baca Fatihah, tiap-tiap baca Fatihah kan. Sampai mayang pun terus mayang boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Amin. Dan baca diri sendiri. Dalam doa pun boleh kita macam mana pun kita buat. Jangan lupa buat kita. Ini yang paling penting. Selain daripada Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu di dalam doa kita seorang diri. Seorang diri kita kena baca lah. Tapi kalau kita jadi imam, saya jadi imam, saya tak kata Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang makmum amin. Amin bagi kat saya lah. Doa untuk orang ramai, saya akan kata Allahumma rabbana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa kedua bapa kami. Seperti mana yang dia kasih kami masa kecil. Itu doa Imam Rabbana dzunubana. Mana dia ramai. Kami kita Tuhan diri Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya ingatkan satu dulu pun banyak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Fatwa kita pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah mendengar tafsiran ayat-ayat pilihan Ustaz daripada 5 surah yang kita baca tadi. Ustaz dah kupaskannya, jadi memudahkan kita untuk memahami apa yang kita baca tadi. Setakat kita baca terimahan mungkin kurang sedikit, jadi bila kita dapat ulasan ataupun tadabbur ayat-ayat yang berkenaan dengan lebih jelas, kita dapat gambaran bagaimana Allah berfirman kepada kita dan seharusnya apa yang kita sambut dengan firman yang berkenaan, dan kita bagaimana kita melaksanakan. Kalau ada perintah, kalau ada larangan, bagaimana kita kena tinggalkan larangan-larangan Allah SWT supaya kita menjadi golongan kanan yang disebutkan tadi, yang akan mendapat catatan amal kita di tangan kanan, dan kita terhindar daripada menjadi golongan kiri yang mendapat catatan amal dari belakang ataupun dari kiri. Jadi kita minta semoga Allah jauh kita daripada golongan yang berkenaan dengan cara kita beriman dalam takwa kepada Allah SWT. Beriman seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi, kita ada 6 rukun iman yang kita kena amalkan sentiasa supaya kita menjadi orang yang mengabdikan diri kepada Allah SWT, mencintai Allah dan juga Rasulnya, dan akhirnya nanti kita mohon agar Allah meredai kita untuk mendapat kejayaan dan juga mendapat syurga Allah SWT, dan juga mendapat rahmat, mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW, kerana kita juga adalah umat yang sayang kepada Rasulullah SAW walaupun kita tidak bersama Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Musa bin Muhammad yang sudi kali ketiga bersama-sama kita menjayakan program ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bila pula kita ada kelapangan jumpa Ustaz nanti, insya-Allah kalau ada masa, ada program yang lain, kita boleh mungkin boleh aturkan, insya-Allah. Tapi program kita untuk kata Ustaz siri yang terakhirnya adalah pada hari Khamis, pada 7 dan 7 dah dekat dah. Kita dah berlangsung program ni dah 10 bulan lebih dah, dah masuk 11 bulan dah. Tetapi sebenarnya ada cuti, kita cuti pada waktu bulan puasa dan juga hari raya itu 2 minggu. Kita sambung setiap hari lepas tu. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sekarang dah pukul 10.48 dah. Mungkin nak apa, bagi peluang kepada seorang saja untuk berinteraksi dengan Ustaz. Kalau tuan-tuan nak bersama Ustaz, nak bertanya dan sebagainya, saya persilakan seorang saja. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.
Saya nak tanya, macam mana cara kita nak tegur orang yang tak semayang? Ya. Macam mana kita nak tegur orang yang tak semayang? Macam mana caranya Ustaz? Okey. Kalau kita tegur dengan perkataan susah Ustaz, nak jaga hati-hati semua kan? Ya. Macam mana? Adakah kita berdosa kalau kita tak tegur? Macam ni Ustaz. Kita ada orang kata agama Islam ni dia komplit yang tu. Ad-dinu nasihah. Maksudnya dia agama itu nasihat. Awal dia sama ada dia ada tahap iman kita nak tegur orang ni ada 3 lah. Yang pertama dengan tangan nak mencegah kan, kita nak cegah suruh dia bayang dengan tangan. Kita bukui. Kalau tak mampu dengan mulut. Kalau tak mampu juga mulut takut ada masalah dengan hati. Itu dia. Tahap kita tak mampu dengan ni dengan tangan, dengan mulut, kita boleh berdoa kepada dia. Kita berdoa banyak-banyak tengah-tengah malam, insya-Allah. Itu cara dia. Kita akan boleh hidupi pupui dia. Kita maksud sajalah kita manusia ni kita dah cakap dia tak mau dengar kan. Dia tak boleh. Kita hanya akhirnya kita berdoa banyak-banyak. Itu makna dia. Apa yang tak semayang tu aku tak suka sungguh. Tapi kita selalunya kita berdoa masa tengah malam ke, pada siapa ke, kita doa ya Allah aku bagilah jiran aku ni semayang dan sebagainya. Itu yang terbaik. Itu cara dia. Islam dia suruh macam tu. Kalau macam Sayyidina Umar tak apalah. dia garang. Dia pergi dengan tangan dia sendiri. Siapa masa dia nak pergi dia apa orang kata? Dia nak pergi hijrah daripada Mekah ke Madinah, orang lain semua pergi waktu malam. Dia pergi waktu siang. Dia kata apa? Kalau hamba nak halang aku, hamba nak jadi janda ke mai hamba. Jadi jangan kata manusia takut ke dia. Iblis pun syaitan kalau tengok umat lalu jalan ni dia akan lari. Dia takut. Itu lain punya tahap dia lah. Tak iman bersih. Dia punya iman ni Nabi Umar ni adalah hebat. Nabi kata kalau ada rasul supaya aku Umar bukan Abu Bakar, iman dia kuat. Dia mana straight, dia ni hebat. Begitulah kita ni kadang-kadang kita nak tegur orang yang tak sembahyang ni, kita buatlah bil hikmah. Sebab tu dia bil hikmah ni dengan bijaksana. Sama ada cara mana yang sesuai dengan dia. Kita doa banyak, insya-Allah Allah akan bagi kita. Hidayah ni bukan kita nak bagi, Allah ya amin. Allah akan kita tolong. Dia akan tolong bagi hidayah kepada orang yang tu. Itu sajalah ni Puan Zaitun. Ada Ustaz, nak sikit ke Ustaz? Adakah bila kita berdoa kita berdoa pada masa ketika yang kita menunggu untuk dia sembahyang tu, kalau kita nampak dia tak buat juga lagi, mungkin makan masa ke apa, adakah kita berdosa dah masa tu? Tak berdosa dah. Kita dah orang kata kita dah ambil tindakan dah. Maksud dia kita dah dakwah dah tu. Alhamdulillah. Cara orang kata secara senyap-senyap. Ya. Cara yang keras kita tak boleh, mulut pun kita tak boleh buat ni. Kita dengan doa tu. Tu dah. Kita tak akan dosa dah. Alhamdulillah. Kita tuk dah tu iman selemah-lemah iman. Ada iman juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ya, sama. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Hajah Zaitun, Osman yang telah berinteraksi dengan Ustaz, dan terima kasih kepada jawapan Ustaz mengenai cara macam mana kita nak menegur orang yang tak solat dengan cara yang hikmah yang diberikan oleh Ustaz tadi, mengikut kemampuan kita. InsyaAllah yang terbaik kalau kita tak mampu dengan berdoa untuk dia. Jadi semoga, kerana yang nak bagi hidayah adalah Allah SWT. Kita minta kepada Tuhan dia, iaitu Tuhan yang menjadikan dia dan juga menjadikan kita. Terima kasih Ustaz. Jadi tuan-tuan sekalian, program kita nak berakhir di sini. Jadi saya nak mohon kepada Ustaz, seperti mana kuliah-kuliah maghrib, subuh dan sebagainya, kita ada akhirkan dengan doa. Jadi nak minta kepada Ustaz untuk bacakan doa untuk kami aminkan bersama. Silakan Ustaz.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyaratan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najat min an-nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah dosa-dosa kedua bapa kami, ampunlah dosa-dosa guru kami, ampunlah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah-Mu kepada kami agar kami berjalan dengan jalan yang diridhai oleh-Mu, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar, berikanlah kami keridhaan-Mu, ya Allah. Kami hidup di dunia ini, ya Allah. Berikanlah rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Berikanlah kesepaduan di antara keluarga kami, umat kami, seluruh Malaysia khususnya. Berilah kesepaduan. Tetapkanlah iman kami, matikanlah kami dalam kebaikan, ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang manfaat untuk kami bawa hingga ke akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kerana mohon dan mohon kepada Allah SWT, semoga Allah makbulkan doa yang Ustaz bacakan sebentar tadi, yang kita aminkan bersama. Semoga kita semua mendapat manfaat daripadanya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan-puan, program kita sudah berakhir di sini. Jadi saya ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Musa bin Muhammad, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus istiqamah mengikuti program kita hingga pada malam ini, iaitu siri yang ke-280. Kita ada 283 siri saja lagi, dan jadi ada lagi 3 siri lagi. InsyaAllah kita akan selesaikan Al-Quran, membaca Al-Quran sehingga khatam, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sebagai bentuknya, marilah sama-sama kita membaca doa khatam Al-Quran secara bernasib, kemudian diikuti dengan baca tasbih Al-Quran dan suratul As. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu warzuqna tilawatahu wa aqrabanna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr